Salam sejahtera kepada semua murid tingkatan 3 dan tahniah kamu akan ke tingkatan 4 pada tahun depan. Okay, apa itu mata pelajaran biologi? Marilah dengar. Bagi pengetahuan murid-murid sekalian, guru yang akan mengajar biologi ini iaitu saya sendiri, Cikgu Isabella dan juga Cikgu Shane. Mari tengok gambar raja ini. Gambar raja ini adalah berkaitan dengan biologi. Jadi apa yang kamu akan nampak ialah tumbuhan, ada DNA, mikroorganisma, organisma iaitu haiwan, dan juga manusia. Inilah biologi. Jadi cikgu simpulkan biologi ini dia adalah kajian tentang benda hidup dan juga persekitaran semula jadi. Benda hidup contohnya manusia, kamu, haiwan, tumbuhan, dan apa-apa di sekeliling kita yang akan terlibat dalam kehidupan kita. Iaitu adalah biologi. Dalam bidang kerjaya, dia tidak hanya tertumpu pada bidang perubatan. Biologi ini dia sebenarnya lagi luas. Contoh kamu boleh jadi pendidik, boleh jadi healthcare, veterinary, atau dentist, ataupun environment officer berkaitan dengan persekitaran, engineering, contoh genetic engineering, berkaitan perikanan, marine, ataupun mau bekerja dalam makmal, pengkaji. Jika kamu tidak minat dalam perubatan, kamu boleh jadi nutrisi di mana kamu boleh mencadangkan makanan yang berkhasiat kepada masyarakat ataupun penghutanan. Dan juga boleh bekerja di dalam bidang undang-undang yang berkaitan dengan akta-akta untuk melindungi alam persekitaran kita. Dan sebenarnya sangat luas. Jadi belajar biologi ini bukan sahaja ke arah kerjaya, tetapi juga belajar tentang diri kamu sendiri. Jadi marilah kita tengok di tingkatan 4 dan 5 apa yang kamu akan belajar. So di tingkatan 4 ada 15 topik. Inilah topiknya. Dan tingkatan 5, 13 topik. Inilah topiknya. Cikgu perincikan setiap tingkatan ini. Jadi pada awal tahun kamu akan belajar bidang asas biologi. Kamu akan belajar apa itu biologi dan apakah peraturan makmal biologi. Kemudian barulah kamu akan masuk belajar tentang sel iaitu unit asas kehidupan. Dalam sel ada apa? Selain nukleus dan cytoplasma, sebenarnya dia ada lagi banyak. Contoh, mitochondrion, jasad Golgi, jalinan endoplasma kasar. Dan kamu akan belajar daripada satu sel bagaimana dia membentuk satu organisma bagi haiwan dan juga tumbuhan. Apakah tisu? Nama-nama setiap bahagian itu. Kemudian kamu akan belajar dengan lebih mendalam tentang membran plasma. Membran plasma iaitu sel membran. Bagaimana dia boleh mengawal kemasukan bahan masuk ke dalam sel dan keluar sel. Di sini juga kamu akan belajar kenapa sayur akan layu jika ditabur dengan baja yang berlebihan. Dan kenapa sel darah merah boleh pecah dalam larutan yang berlainan kepekatan. Jadi kamu akan belajar membran sel ni dia terdiri daripada apa. Dan kamu akan terus belajar tentang komposisi kimia dalam sel. Contoh karbohidrat, protein, lipid, acid nucleide. Contoh karbohidrat. Kamu tidak belajar contohnya nasi. Tidak, kamu akan belajar dia sebenarnya bermula daripada unit asasnya apa, monomernya apa, monosakarida, contoh-contohnya apa, disakarida, and then polysakarida. Dan kamu akan belajar asid amino,
Okay. Jenis-jenis protein, lemak tepu dan tak tepu. Kemudian kamu akan belajar pasal enzim, iaitu satu bahan protein dalam badan kamu dan sangat penting, terutama dalam pencernaan. Kamu akan belajar bermula dalam pencernaan menggunakan enzim. Dalam keadaan apa enzim ini paling berfungsi dengan terbaik. Okay? Dan kegunaan dia dalam industri. Kamu akan belajar juga. Dan kamu akan terus belajar pembahagian sel. Bagaimanakah satu sel boleh berganda atau dari kepada satu sel zigot, bagaimana dia boleh jadi satu manusia yang lengkap yang mempunyai banyak sel. Dan jika kamu luka, bagaimana sel baharu dihasilkan. Dan jika tidak normal sesuatu sel tu, mengapa dia boleh jadi kanser? Di sini kamu akan belajar tentang pembahagian sel. Dan juga kamu, macam mana kamu boleh menghasilkan sel gamet, iaitu sel pembiakan jantan dan betina melalui proses pembahagian sel. Dia ada dua jenis. Okay, meiosis. Dan kamu akan belajar respirasi sel. Iaitu proses di mana dia menjana tenaga dalam badan kamu. Bagaimana kamu dapat tenaga. Dan macam mana dalam industri menggunakan proses ini untuk menghasilkan produknya. Biasanya ini akan belajar dalam penggal 1. Kemudian penggal 2, kamu akan belajar fisiologi manusia dan haiwan. Iaitu lebih kepada apa yang ada dalam badan kamu dan haiwan. Bagaimana badan kamu berfungsi di dalamnya. Jadi kamu akan belajar sistem respirasi, iaitu bermula peparu kamu. Di sini kamu akan belajar juga sistem respirasi bagi serangga, ikan, katak. Dan seterusnya kamu akan pergi ke sistem pencernaan. Sebenarnya apa yang sudah kamu belajar di asas biologi, kamu akan apply-nya di dalam fisiologi manusia. So, apa yang kamu belajar dalam komposisi kimia, apa yang kamu belajar tentang enzim akan digunakan dalam cerita pasal sistem pencernaan ini. Kemudian sistem pengangkutan, iaitu jantung kamu, darah kamu. Kemudian keimunan manusia. Okey, ini penting, keimunan manusia berkaitan dengan sistem limfatik kamu. Macam mana badan kamu memberi gerak balas untuk melindungi diri kamu daripada sakit. Contoh. Dan sistem saraf, kamu akan belajar otak dan saraf-saraf macam mana impuls ini boleh sampai ke otak. Dan kamu akan belajar juga sistem endokrin, iaitu organ-organ yang menghasilkan hormon dalam badan kamu. Kemudian sistem Unirani, iaitu sistem yang menghasilkan air kencing, melibatkan organ kidney kamu, dan sistem sokongan, iaitu tulang kamu, dan juga otot kamu, bagaimana otot dan tulang ada hubung kaitnya, dan juga jenis-jenis tulang. Dan di hujung tahun kamu akan belajar sistem pembiakan lelaki dan perempuan dan juga perkembangannya, iaitu bagaimana zigot terbentuk dan bagaimana zigot ni berkembang menjadi bayi yang sempurna. So, selain kamu belajar sistem-sistem yang ada dalam badan kamu, kamu akan belajar juga apakah penyakit yang terlibat dalam sistem-sistem ini. Dan sangat menarik. Dan selesai tingkatan 4, kamu masuklah tingkatan 5. Dan tingkatan 5, awal tahun, kamu akan belajar pasal fisiologi tumbuhan
berbunga, lebih fokus kepada tumbuhan. Okey, kamu akan belajar daun dulu. Dalam daun, apakah komponen sel yang penting? Contohnya chloroplast, stoma, okey. Dan kamu akan belajar organisasi tisu dan pertumbuhannya, bagaimana pertumbuhan, adakah dia sama dengan manusia? Sebenarnya tidak sama, dan bagaimanakah tumbuhan boleh menjadi lebih tinggi dan atau melebar, bagaimana susunan sel itu, apa-apa tisu yang terlibat. Kemudian kamu akan belajar nutrisi, iaitu apakah nutrients penting untuk tumbuhan. Tetapi bukan saja belajar pasal apakah nutrients yang diperlu, apakah garam mineral yang diperlu, tetapi kamu akan belajar juga cara pemakanan dia. Sebab bukan semua tumbuhan akan menjalankan fotosintesis. Mungkin tidak cukup nutrien, dia perlu ada jalan nutrisi lain. Ada yang mengambil dari contohnya parasit, tumbuhan parasit. Dan kamu akan belajar gerak balas. Kenapa tumbuhan tumbuh mesti ke arah cahaya? Kenapa akar mesti tumbuh mengarah gravity ke bawah? Dan kenapa kamu sentuh tumbuhan akan ada gerak balas bagi sesetengah tumbuhan. Dan sistem pengangkutan, contoh macam mana bahan organik yang terbentuk dalam daun, iaitu makanan yang terbentuk di daun melalui fotosintesis itu boleh dihantar ke seluruh tumbuhan. Dan kamu akan belajar juga bagaimana air itu daripada tanah masuk ke dalam tumbuhan dan keluar melalui stoma. Okay. Itu adalah melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan. Dan kamu akan belajar juga jenis habitat yang berlainan. Kalau di gurun, tumbuhannya macam mana? Bagaimana tumbuhan itu boleh hidup di gurun? Kalau di akuatik pula, tumbuhan akuatik iaitu tumbuhan yang di dalam air, macam mana pula? Dan lastly, kamu akan belajar tentang sistem pembiakan juga. Tumbuhan juga ada jantan dan betina. Selesai tumbuhan, kamu akan fokus ke bidang ekosistem dan kelestarian alam sekitar. Ekosistem ni lebih kepada persekitaran kamu dan biodiversity. Jadi kamu akan belajar persekitarannya, kamu akan belajar juga kepelbagaian organisma yang ada, kepentingan mereka, kenapa tumbuhan penting, kenapa mesti ada haiwan yang pelbagai jenis, di lautnya macam mana, di darat pula macam mana. Kemudian kelestarian alam sekitar, macam mana kita mau memulihkan alam sekitaran kita atau memelihara, apakah langkah-langkah yang telah diambil, apakah pencemaran yang terjadi, bagaimanakah penyelesaiannya. So di sini kamu akan belajar kelestarian alam sekitar. Mungkin ada projek juga akan dibuat oleh murid-murid. Kemudian di akhirnya kamu akan belajar pasal pewarisan. Pewarisan ini sangatlah menarik dan juga teknologi genetik. Pewarisan ini kenapa contohnya muka kamu mesti sama dengan ibu bapa kamu. Kenapa rupa kawan kamu tidak sama ataupun mungkin ada sama sedikit. Kenapa dalam adik-beradik tidak semuanya semesti 100% sama muka. Di sini kita akan belajar tentang pewarisan dan variasi. Kenapa ada yang tinggi, ada yang rendah, contohnya. Dan kamu akan belajar dengan lebih mendalam tentang DNA. Yang apa yang kamu nampak di sini, ini adalah DNA. Okay? Dan ini adalah kromosom, DNA kamu juga. Dan kamu akan belajar di akhirnya kejujuran genetik. Contoh-contohnya, apakah teknologi yang telah digunakan untuk memperbaiki kehidupan manusia di bumi ini. Okay. So sebenarnya banyak kamu akan belajar di biologi. Okay, selesai untuk tingkatan 5. Inilah
silibus-silibus yang kamu akan belajar dalam 2 tahun. So, aktiviti murid semasa PDPC, biasanya ini apabila pembelajaran bersemuka sebelum pandemik, murid ada disuruh buat aktiviti berkumpulan, ada yang memberi pembentangan, ada juga aktiviti yang guru-guru akan minta pelajar buat, contohnya menggunakan teknologi, libatkan teknologi hijau, dan juga kita ada juga bahan diguna untuk penerangan, untuk kamu supaya lebih memahami sesuatu topik itu. Of course, tidak lari kamu mesti membuat eksperimen bagi pengetahuan murid-murid. Ada perluan eksperimen wajib perlu dibuat untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Nah, jadi kamu mesti tahu membuat eksperimen. Kalau tidak tahu, kita akan ajar di sini. Kamu akan belajar di sini. Okay? Jadi, selesailah. Marilah tengok satu video yang cikgu ingin tunjukkan kamu lebih dalam tentang apa itu biologi.
Welcome to Biology. So, inilah video tentang harap murid-murid lebih memahami apa itu mata pelajaran biologi. Jadi, bagaimana untuk belajar biologi? So, mari murid tengok, ini adalah dua buku teks. Satu, kamu mesti mempunyai satu buku rujukan untuk biologi dan juga buku teks. Sangat penting. Dan biologi ni sebenarnya dia tiada cara lain ialah murid mesti membaca. Membaca dan membaca sehingga kamu memahaminya. Kemudian barulah kamu hafal istilah yang susah diingat. Okay? Bukan hafal semua, tetapi yang penting memahami. Jadi, dia kena baca daripada awal tahun tingkatan 4 sehinggalah SPM. Okay. Jadi, murid yang ambil biologi mestilah rajin membaca. Kenapa? Sebab dia banyak istilah yang sangat banyak yang kamu mungkin tidak begitu familiar. Contoh monosaccharida, mitosis, glomerulus, eutrophications, dan lain-lain. Okay, jadi salah satu contohnya untuk skor A perlulah buat banyak latihan dan rajin bertanya dengan cikgu-cikgu biologi. So, itulah daripada cikgu tentang biologi. Terima kasih.